在这里一起见面了哈。 Bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu kembali. 这一切都是上帝给我们的恩典。 Semua ini adalah anugerah Tuhan. 所以今天我们要与大家一起来祷告先哈，在还没有听神的话之前。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. 低头祷告。 Mari kita nunduk kepala, kita bersatu dalam doa. 天父，愿你把我们这个时间完全的交托给你。 Bapa yang di surga, kami serahkan waktu di depan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. 求主你赐恩带领我们， Tuhan tolong berkati kami semua. 因为今天就是你自己分别为善的日子。 Karena hari ini adalah hari Tuhan. 你命令我们大家都要在这天来敬拜你。 Kamu memerintahkan agar kami semua boleh beribadah kepadamu. 我们今天献上了好几首的诗歌， Ada beberapa pujian yang indah-indah. 我们已经在赞美你。 Kami terus memuji Engkau. 在这个时候，我们要一起来听取你的话语。 Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. 我们求主你自己开门心窍， Biar Tuhan sendiri yang membukakan pintu hati kami. 圣灵帮助我们能够明白你的话语。 Roh Kudus menolong setiap kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. 也求主你带领你两位仆人讲的、译的都能在面前蒙恩典。 Tuhan juga menolong kedua hamba-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan. 求主你让他同感灵把你的话语传得清楚。 Sehingga boleh bekerja sama dengan baik menyampaikan kebenaran firman-Mu. 感谢你听我们祷告， Terima kasih mendengar seru doa kami. 我们真祈求奉耶稣的名， Kami berdoa hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹们， Sudah terkasih dalam Tuhan, 今天我们要与大家来思想个题目，就是在基督里是新造的人。 tema kita hari ini yaitu ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, 可能帮我打开好不好 Bisa bantu Musa. ？OK， 今天我们要与大家来思想这个题目的时候，我们就要先读一段的圣经，就是在哥林多后书的是5章17节。 Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Yeah， 好，我们看哥林多前书5章17节这么说：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Kita lihat dari 2 Korintus 5 ayat 17. Bunyinya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 呀，我们很感谢上帝哈。 Bersyukur kepada Tuhan. 我们说我们做基督徒是非常有福的， Kita sebagai orang Kristen sangat diberkati. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为我们有2个心在我们的生命里面。 Karena ada 2 hal baru dalam hati kita, pikiran kita. 第一个就是当我们出生的时候，我们说他是新生的婴孩。 Pertama, hal baru yang ketika anak lahir, kita akan katakan adalah ciptaan baru. 那就是第一个心。 Itu adalah hal baru 那么 yang 全 pertama. 家都为他高兴。 Maka seluruh keluarga merasa gembira. 那么呢，当我们成长以后， Setelah kita dewasa, 那么呢，我们就要看见，我们决心来相信耶稣基督，接受他做我们个人的救主。 jika setiap kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat kita. 当我们真心归向主的时候， Jika hati kita sungguh berserah kepada Tuhan, 那么呢，我们就成为新造的人。 maka kita adalah ciptaan baru. 所以呢，就是第2个心。 Itu adalah hal baru yang pertama. 所以呢，我们看见，若是一个人只有第1个心的话，没有第2个心，那么我们人生就没有意义。 Jika kita hanya memiliki hal baru yang pertama, lalu tidak memiliki hal baru yang kedua tadi, maka hidup kita tidak berarti. 我也曾经用这样的一句话跟我的母亲做见证。 Saya pun pernah bersaksi demikian kepada mama saya. 因为他是以前他们从祖国过来，
那么呢，我是第一代的人出生在印尼哈。Ketika dahulu datang dari Tiongkok, Musa adalah generasi pertama yang lahir di Indonesia. 那么呢，他从小都是怎么样服侍他自己的所信的哈。Dari kecil dia percaya dan melayani apa yang dia 他说他来 percayai. 印尼的时候呢，他什么都没有带，就带一个菩萨带过来。 Dia berkata bahwa ketika datang ke Indonesia tidak membawa apa-apa selain busa. 巴洞呀，巴洞那就是他带过来以后呢，他就是把它做一个庙放在那边，就是他的敬拜。 Ketika dibawa ke Indonesia, dia membuat semacam tempat ibadah 但 gitu, 是很感谢 lalu 主，我从 menyembahnya. 小的时候呢，就参加主日学。 Bersyukur kepada Tuhan, sejak kecil Moses sudah ikut sekolah minggu. 我8岁的时候就觉得我已经相信了耶稣基督， Ketika usia 8 tahun, Moses sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 所以就在那个时候，我常常都约好多的朋友去参加主日学。 Saat itu waktu saya kecil banyak mengajak teman-teman untuk ikut sekolah minggu. 所以以后在16岁的时候就受洗归入主的名下。 Maka ketika usia 16 tahun, saya menerima baptisan. 所以以后呢，我看见我母亲生病的时候， Ketika kemudian saya melihat mama saya sakit, 她说她72岁的时候她生病，她就说照着她的那个八卦和那个算命的字哈，她那一年就是要大跳就要死去了啊。 ketika usia 72 tahun, mama saya menyampaikan bahwa dia pernah melihat ramalan gitu, bahwa dia akan meninggal tahun itu. 所以她一切都预备好了。 Maka semuanya sudah disiapkan. 但是后来告诉她， Lalu saya katakan kepada 我说 beliau, 妈妈，你要记得，你出生在这个世界上，你现在72岁了。 saya katakan, Mama engkau harus ingat, jika engkau lahir lalu sekarang sudah berusia 72 你会 tahun, 感觉到你人生里面没有那一种意外的平安。 apakah engkau akan merasakan, engkau telah merasakan ada di luar itu ada keamanan 他 atau 说是， ketenangan? 他说是。 Ya, dia menjawab. 后来我说好不好？我请我的牧师来跟你谈谈，我们信耶稣的人，我们有第二个心，那么呢，我们就会得着新的生命，我们有永生的生命，你要不要？ Saya berkata, apakah Mama bersedia ketika saya memanggil pendeta saya untuk datang, lalu kita menjadi ciptaan baru ketika maukah Mama? 感谢主，他说好。 Dia bersedia saat itu, 那么我 puji 就 Tuhan. 带我们教会的牧师是外国人，是美国人他能够讲客话，三口洋客讲得很好。 Maka saya mengajak pendeta saya yang dulu orang Amerika, dia bisa berbahasa Ke. 后来呢，他夫妇就来到我们家里面向他传福音。 Ya, suami istri datang menginjili. 以后感谢主，他就在那个时候接受了耶稣基督。 Bersyukur kepada Tuhan, saat itu dia menerima Tuhan Yesus. 不久以后他就临洗归入主的名下。不久以后他就临洗 Tak lama 归入主的 kemudian 名 dia 下。 menerima baptisan. 那么呢，当他要临洗的时候，我就告诉他。 Ketika dia akan menerima baptisan, saya katakan kepada beliau, 我说妈妈，现在你心中有没有那种意外的平安啊？ maka saya bertanya, apakah Mama engkau punya rasa ketenangan di dalam hatimu? 那他说好像不同啊。 Dia berkata, seperti berbeda dengan 所以说 dulu. 那就是神赐福于你， Itu adalah anugerah dari Tuhan. 让你成为新造的人， Engkau menjadi manusia ciptaan baru. 因为你以前的一切罪过都被除去了。 Karena dosamu yang dahulu sudah dihapuskan. 现在你在耶稣基督面成个新的人， Di dalam Yesus Kristus engkau adalah ciptaan 你 baru. 有永远的盼望。 Kau mempunyai harapan masa yang kekal. 后来我就告诉他说， Saya katakan kepada beliau, 虽然你算命是说你这一年就会去世， walaupun Mama dulu meramal bahwa tahun ini akan meninggal. 但是我说，若是以前你说你要去世，你要到哪里去？ Ketika dulu Mama berpikir kalau
meninggal, setelah meninggal mama mau kemana? 呀，他就告诉我，那一关一关的过去哈， Dia menceritakan gerbang satu demi satu harus dilalui. 呀，所以呢，后来我就告诉他，我们现在信了耶稣基督，已经不必过那些关了。 Maka saya katakan kepada beliau, ketika kita percaya Yesus Kristus, kita sudah tidak perlu melalui gerbang-gerbang 若是有 tersebut. 一天你会离世的话， Jika suatu hari mama akan meninggal, 那么上帝就直接把你接到天堂里面，过一个永远的生活。 maka Tuhan akan menyambut mama langsung ke surga mulia menghadapi 后来就告诉 hidup 他 kekal.，在启示录里面讲的那些那个天堂的一些问题。 Maka saya ceritakan bagaimana di dalam kitab Wahyu menjelaskan tentang surga itu. 后来他听了以后，他说很感谢上帝。 Setelah mendengar itu, dia merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Saudara terkasih dalam 当 Tuhan, 他有了第二个心的时候， ketika dia punya hal baru yang kedua, 那么呢，他就用全心来依靠上帝。 maka segenap hati dia percaya kepada Tuhan. 神在赐福他 Tuhan memberkatinya, 多活10年， memberikan 10 tahun lagi usianya. 82岁才离开这个世界。 Usia 82 tahun baru meninggalkan dunia ini. 还有一件事很感谢主的， Bersyukur lagi, kepada Tuhan, ada satu hal lagi yang akan saya 其 katakan. 实他没有上过学校的人呢、 Sebenarnya dia tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah. 但是他信了耶稣基督以后呢，在妇女会里面，每个礼拜都有教读圣经哈。 Jika dia sudah ikut Tuhan Yesus dalam komisi wanita, tiap kali ada pendalaman Alkitab. 但10年里面， 10 tahun, dalam jangka 10他 tahun, 把整本的新约圣经都读完了。 kita perjanjian baru dia sudah selesaikan. 所以感谢上帝， Sangat bersyukur kepada Tuhan. 因为神真的赐福他。 Bagaimana Tuhan memberkatinya. 是，今天我觉得讲到他的时候，我就是要全心的感谢我们的主。 Maka jika mengingat beliau, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. 所以呢，今天我们要与大家来再次的思想一下， Maka hari ini kita akan belajar bersama. 我们在基督里面， Kita ada dalam Kristus Yesus. 对不起啊，我们就是要做一个在基督里面，基督使命救赎了我们的大爱激励了我们。 Maka Kristus yang sudah menyelamatkan kita. 那么呢，我们今天要与大家来看一下我们为什么要成为一个新造的人？ Mengapa kita harus menjadi ciptaan baru? 那就是因为基督叫我们成为新造人，让我们旧事已过，都变成新的了。 Karena Kristus mau kita ciptaan baru, sudah adalah hasil ciptaan baru, tidak seperti yang dulu. 那么在基督里那是指说我们那一天信了耶稣基督的时候，我们就成为一个新造的人了。 Maka dikatakan ketika percaya Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru. 为什么呢？ Mengapa demikian? 那是因为当我们信耶稣基督以后，我们的生命与主的生命联合在一起。 Itu karena kita sudah bersama dihubungkan dengan Tuhan. 借着圣灵，我们可以享受生命的那种供应。 Dan pertolongan Roh Kudus kita dapat mengerti akan semua kebenaran firman. 因为主说：“我就是道路、真理、生命。” Karena Allah berkata, Yesus berkata bahwa Kau adalah jalan kebenaran dan hidup. 特别的就是我们知道，我们信了耶稣基督以后，耶稣基督就是我们生命的粮。 Khususnya kita tahu ketika ikut Tuhan Yesus, harapan kita adalah Tuhan Yesus adalah makanan rohani bagi kita. 那么呢，神的话就是我们生命的粮。 Nah, firman Tuhan adalah makanan rohani bagi 所以 kita. 只有通过它，我们才能够存活。
Hanya melalui Yesus Kristus kita mendapat 只有通过他 hidup. 我们才有永远的生命。 Hanya melalui Yesus Kristus kita memiliki hidup yang kekal. 不然的话，我们离开这个世界以后， Jika tidak demikian, ketika kita meninggalkan dunia ini, 我们只有一个新的话， jika kita hanya memiliki baru yang pertama, 那么我们就会有受永远的痛苦。 maka kita akan menikmati siksaan kekal. 那么呢，所以我们要感谢我们的神。 Bersyukur kepada Tuhan. 今天我们在基督里面成为新造的人。 Hari ini kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus 在讲 Yesus. 到新造的人的时候呢， Saya berbicara tentang ciptaan baru, 那个就是与我们旧的肉体的那种生命是相对的。 itu adalah bertentangan dengan manusia lama kita. 因为在基督里面，我们一切的罪过都得赦免了， Karena di dalam Kristus kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. 我们的生命都变成新的了。 Jiwa kita adalah yang baru. 以前我们都是倾向罪恶， Dulu kita dekat dengan dosa. 我们抵挡上帝， Kita melawan 我 Tuhan. 们不相信上帝， Kita tidak percaya kepada Tuhan. 我们只有的就是相信世上的一些灵， Tak hanya percaya roh-roh dunia ini. 所以呢，最终我们就要走去灭亡。 Maka kita akan menuju kebinasaan. 现在呢，我们信了耶稣基督以后， Kita sudah percaya kepada Yesus 我们 Kristus. 成为新造的人， Kita adalah ciptaan baru. 我们的倾向乃是上帝的义。 Maka menuju ya， maka kita menuju kepada kebenaran firman. 那么呢，我们就有得到永远的生命。 Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. 所以我们说，我们就是新造的人。 Maka dikatakan kita adalah ciptaan baru. 又讲到旧事已过，都变成新的了。 Bagaimana yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 旧事是什么呢？ Apa hal-hal yang lama? 那就是以前我们肉体里面的生活， Yaitu hidup kedagingan kita dulu. 肉体里面的爱好， Kedagingan kita, hobi kita yang lama. 肉体里面的形式， Hal-hal yang kita lakukan ketika manusia lama. 或者我们的旧观念、 Atau pandangan kita yang lama. 坏的习惯， Kebiasaan-kebiasaan lama. 那么我们所爱的一切，这一切都要过去了。 Maka yang kita sukai yang dulu, semuanya harus berlalu. 旧的事都完全死掉了， Yang lama sudah pergi. 因为圣经说我们的本性与基督同钉在十字架上。 Karena kita mengatakan bahwa kita mati bersama, telah disalibkan dosa kita 所以当我 bersama 们旧 Kristus. 事同钉与子同死的时候， Maka kita disalibkan bersama Kristus, juga mati bersama Kristus. 我们知道在基督里面我们就活过来， Maka kita tahu di dalam Kristus kita memiliki hidup baru. 那么我们就是成为新造的人。 Kita menjadi manusia ciptaan baru. Amen。 Amin. 呀，感谢主。我们要 Syukur kepada 看 Tuhan. 第二件事。 Kita melihat hal yang kedua. 那么在基督里面应有的生活， Apa yang ada kehidupan kita dalam Kristus Yesus. 我要读2节的圣经哈。 Kita akan baca 2 nats Alkitab. 没有。我就要与大家一起来先读腓立比书第3章13、14节。 Kita akan terlebih dahulu membaca dari Filipi 3 ayat 13-14. 那么呢，腓立比书3章13、14节说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得着神在基督耶稣里从上头招我来的来的奖赏。” Demikian dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
我们在基督里面，若是我们好好的要奔走我们前程的话， Kita ada dalam Kristus Yesus. Jika kita akan berjalan baik-baik menuju jalan Tuhan. 圣经教导我们就要忘记我们的背后， Alkitab mengajarkan bahwa kita harus melupakan yang di belakang. 那就是说我们要努力的向前跑。 Itu artinya kita harus giat berlari menuju ke depan. 也就是说，把从前的那些罪恶， Itu artinya dosa-dosa yang dulu, 我们所有的失败、不好的事， semua kegagalan, semua hal yang tidak baik, 那都要成为过去， maka itu menjadi hal yang sudah lalu. 或者说我们都把它全忘了吧， Dengan kata lain kita lupakan semuanya. 不要让它再来搞扰我们奔走前头直向标杆的那个路程。 Janganlah kebiasaan lama itu menghalangi kita untuk datang untuk mencapai hal-hal yang baru. 好像一个人在赛跑， Seperti seorang atlet lari. 就是在跑场上的时候呢，他要全神贯注的去跑。 Jika dalam area perlombaan, pelari harus konsentrasi untuk berlari ke depan. 若他有一点不好的思想的时候， Jika dia ada sedikit tidak fokus, 他不能全手怎么样完全的全神贯注的去跑的时候， jika dia tidak bisa berlari secara fokus 他 pikirannya, 一定会失败的。 dia pasti gagal. 我自己也有这样的经验。 Saya sendiri mengalami hal demikian. 我从小都是练习乒乓球的。 Dulu saya dari kecil senang tenis meja. 那么呢，我有一个教练一直在教导我。 Saya punya pelatih yang mengajari saya terus. 感谢主。然后呢，在小学5年级、6年级，一直到中学，我都还是得到冠军的。 Bersyukur pada Tuhan ketika kelas 5, kelas 6 SD hingga SMP saya tetap menang, selalu pemenang. 以后呢，在40几岁的时候，不错，30多岁的时候，有一天我去打球的时候，在比赛的时候跌倒。 Ketika usia 30 tahun lebih itu, saya bermain bola lalu jatuh. 那么我的膝盖破了。 Maka lutut saya pecah. 那么那个时候还没有医学不很好， Dulu pengobatan belum begitu canggih. 我差不多2个月的时间不会行走， Saya sampai 2 bulan tidak bisa 所以 berjalan. 就从那个时候起到现在，我都没有打乒乓球了。 Maka sejak itu saya tidak bermain tenis meja 所以 lagi. 那天在BSD 那边他们有打乒乓，我试试，哎呀都不能了。 Maka ketika BSD ada perlombaan, saya coba-coba, ternyata sudah tidak bisa. 有一次我在比赛的时候， Ada suatu waktu saya ketika berlomba, 那么那时候我已经信了耶稣基督， saat itu saya sudah percaya Tuhan Yesus. 但是当我们在比赛的时候， Tapi ketika kita berlomba, 那么我就想到，哎呀，我一定要得到冠军。 saya berpikir terus saya harus menang nih. 那么我一定会成为一个更有名声的人。 Saya akan lebih terkenal. 当我这样想的时候， Ketika saya berpikir demikian, 那场我打输了， saat itu justru saya kalah. 我就想我不能够全神贯注， Maka saya berpikir karena saya tidak fokus. 因为想的是自己的利益。 Karena yang saya pikir adalah diri saya sendiri. 在以前我们每一次打球的时候， Jika kita tiap kali untuk bertanding, 都是为了学校，都是为了团体而打的。 itu bertanding untuk sekolah, untuk komunitas. 那么呢，那一次我想到为自己，那么我就失败了。 Saat itu saya berpikir untuk kesombongan diri, maka 所 saya 以，亲爱的 gagal. 弟兄姐妹们， Sudah terkasih dalam 我们 Tuhan. 今天信了耶稣基督， Ya, kita sudah percaya 我 Tuhan 们成为 Yesus. 新造的人。 Kita ada ciptaan baru. 这些不好的思想一定要把它完全丢去， Maka hal-hal yang tidak baik kita harus 不 singkirkan. 好的观念要把它完全的丢去。 Pemikiran-pikiran yang tidak baik harus disingkirkan. 那么今天唯一的就是要向着主，让我们的标杆，我们一直跑。 Jalan satu-satunya kita harus menghadap ke yang di depan. Kita untuk berlari terus. 过去一切是好是坏，
Hal yang dulu baik ataupun buruk, 那些都会成为我们生命里面消极的作用， itu akan menjadi kegagalan bagi kita. 常常都会拦阻我们的向前。 Kadang menghalangi kita untuk maju. 因此呢，我们大家都要把以前的那些东西都真的摆脱了。 Maka kita harus benar-benar hal yang lama itu sudah kita buang. 我们靠着信心，那么呢，靠着圣灵的能力，我们一直来奔向前头的道路。 Berdasarkan iman kita, kita harus giat untuk yang di depan. 亲爱的弟兄姐妹们， Sudah terkasih dalam Tuhan. 主在十架已经涂抹我们一切的过犯， Salib Kristus sudah menghapuskan semua pelanggaran kita. 所以不要再去回头把它洗起来， Maka kita jangan kembali lagi. 因为那些都会影响我们。 Karena semua itu akan mempengaruhi kita. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Sudah terkasih dalam Tuhan. 我们把以前一切的事都要一笔勾销。 Maka semua hal-hal yang lama itu kita harus hapuskan. 那么我们就会想到，我们要成为新造的人 Maka kita berpikir kita adalah manusia ciptaan baru. 啊。那么就是说，为什么我们要成为一个新造的人呢？那的第一呢，就是基督舍命救赎我们，大爱治理了我们。 Apa manifestasi kita sebagai ciptaan baru ketika Tuhan sudah menebus kita? 那么呢，我们今天可能呢会遭受一些什么难事， Mungkin kita akan menghadapi banyak persoalan. 但当我们想到耶稣基督的时候， Tapi ketika berpikir tentang Kristus Yesus, 基督为我们遭受了这么大的痛苦， Yesus Kristus sudah menderita sedemikian untuk kita. 那么呢，他做出的最大的牺牲， Pengorbanannya yang terbesar untuk kita 那就是要我们从罪恶里面败坏的当中拯救出来， adalah mau menolong kita dari lembah dosa untuk keluar. 让我们一切的罪恶都得到赦免， Agar semua dosa kita diampuni. 我们就能够成为全然的圣洁， Maka kita akan disucikan, 有永远的生命。 memiliki hidup kekal. 也感谢主，今天有2位要受洗，还有几位要接受这个坚信礼。 Bersyukur kepada Tuhan. Ada 2 orang yang akan baptisan, juga ada beberapa saudara yang akan sidi. 我想，他们都已经真正的明白和知道，他一切以前的过犯都得赦免了。 Saya percaya mereka semua menyadari bahwa pelanggaran mereka yang dulu, 并且完全的相信他在基督里面已经得到永远的生命。 bahwa di dalam Kristus Yesus mereka memperoleh 所有 hidup 的 yang 会 kekal. 众，所有的听众也是如此。 Demikian juga setiap jemaat di sini. 我们大家都要深深的相信，我们过去的一切，主已经把它除掉。 Kita harus percaya bahwa setiap hal yang tidak baik Tuhan sudah 主给我 hapuskan. 们新的祝福，新的带领。 Tuhan memberikan kita berkat baru. 若如此的话，我们就是成为一个真正的新造的人。 Jika demikian kita adalah manusia ciptaan baru. 第二个呢，就是我们若不能成为新造人，我们就得不到永生，也不能进入天国。 Jika kita tidak menjadi manusia ciptaan baru, kita tidak bisa masuk dalam 主耶稣 kerajaan 基督也 surga. 曾经亲口这么说： Tuhan Yesus juga berkata demikian. 人若不重生，就不能够进神的国。 Jika manusia tidak dilahirkan baru, maka tidak bisa masuk dalam kerajaan 重 surga. 生的意思是什么呢？ Lahir baru itu apa artinya? 就是完全的改变。 Artinya semuanya berubah. 那么呢，与旧的我完全不一样了。 Yaitu saya yang lama ini sudah berbeda. 那么一切都改为成为新的了。 Semua menjadi saya yang baru. 我们要成为新啊，只有能够在基督里面才能够成为新的。 Bagaimana kita menjadi ciptaan baru? Hanya di dalam Kristus Yesus kita bisa menjadi 这 ciptaan 个新 baru. 的生命有永远的生命。 Jiwa yang baru ini memiliki hidup baru.
那么呢，我们也能够有权柄进入天国，永永远远与主活在一处。 Kita juga punya hak untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. 那天在加勒团契里面，我曾经说， Pernah di dalam persekutuan Kaleb saya pernah berkata, 我的加勒团契里面有3个姐妹，她们是80多岁的。 dalam komisi Kaleb itu ada 3 ibu-ibu yang sudah berusia 80 tahun ke atas. 那么呢，以后就听讲，哎，第2大的就是我。 Ketika ngomong-ngomong jadi akhirnya tahu juga saya juga termasuk yang tua. 我就问他们：你们3个人，你知道吗？我们在这世界上是暂时的，有一天我离开这世界，你去哪里啊？ Saya bertanya pada 3 ibu-ibu ini bahwa tahukah ketika kita meninggalkan dunia ini kemana kita pergi? 那么2位说，我们就直接上天堂。 Ada 2 orang ibu mengatakan bahwa kita terus langsung ke surga. 但是有一位呢，可能他就是在跟我们开玩笑，他说：“我的灵啊，要飘来飘去啊。” Yang satu mungkin bercanda ya, dia berkata roh saya akan mengembara kemana-mana. 我说不是的， Saya bilang tidak 在耶稣基 demikian. 督里面，我们就是离开这世界，我们的灵魂就直接进入天堂。 Saya katakan di dalam Kristus Yesus ketika kita meninggalkan dunia ini kita 后来 sudah 我就 langsung 说 ke surga.：“ 你虽然80多岁，我是70多岁，那呢也不一定，有一天我会比你更快走的。” Saya berkata, Ibu 80 tahun lebih, saya 70 tahun lebih, tapi bisa jadi saya mendahului dulu. 他说：“我告诉你，我一离开这个世界，我就马上进入天国了。” Ya, saya katakan bahwa jika meninggalkan dunia ini langsung masuk ke dalam surga. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为我们在基督里面已经受了改变， Karena kita sudah diubahkan di dalam Kristus Yesus. 应该灭亡的生命成为永生的生命。 Jiwa yang harusnya binasa sudah menjadi jiwa yang mempunyai hidup kekal. 好了，我们在想，为什么我们要成为新造的人？ Kita berkata lagi bahwa bagaimana kita ada ciptaan baru itu. 对不起，我们看见第3的就是一切都改变了。 Bahwa hal yang ketiga bahwa semuanya sudah berubah. 那么呢，我们若不能成为新造的人， Jika kita bisa menjadi ciptaan baru, 就不能够改变我们自己肉体的犯罪的本性， maka kita tidak bisa mengubah sifat kedagingan kita 不 yang penuh 可 dosa. 能与神的圣洁性情的有份。 Dan kita juga tidak bisa mengambil bagian dalam sifat ilahi Tuhan. 就是我们每个人都想改过我们过去一切的不好， Jika kita berpikir bahwa kita akan meninggalkan semua hal-hal yang buruk masa lalu kita. 比方是肉体的情欲， Misalnya kedagingan kita. 那么我们眼目的情欲， Dosa dari mata. 还有今生的骄傲。 Juga kesombongan. 那么呢，我们只有在圣灵里面，在我们重生，然后改变我们的生命，才能够真的把它完全丢掉。 Maka hanya di dalam Roh Kudus bisa menolong kita untuk melepaskan yang tidak baik tadi. 愿求主帮助我们， Biar Tuhan menolong setiap kita. 让我们实在成为一个新造的人。 Biar kita menjadi manusia ciptaan baru. 然后呢，我们就与大家来看一下，在基督里面成为新造的人，新的人有什么表现呢？ Lalu kita tahu ketika kita menjadi manusia baru, 那么 bagaimana 我们怎样能知道自己是新造的人？ bagaimana kita tahu bahwa kita adalah ciptaan baru? 那么呢，我们做新造的人呢，是在他们里面属灵的生命，那么一直的增长。 Maka manusia baru itu terus bertumbuh dalam rohaninya sehari demi hari. 那么呢，保罗曾经对我们说过， Rasul Paulus pernah mengatakan 他说一个真的悔改信耶稣的人呢， bahwa seseorang yang percaya kepada Tuhan, 第一他就是喜欢神的道， dia sangat mencintai firman Tuhan. 所以在罗马书第8章22节里面呢，
那是照原文直接解释就是这样，因为按照我们里面的人，我是欢喜神的律法。 Yaitu dalam kitab Roma 8 ayat 22 mengatakan, sebab menurut siapa aku ini, aku suka akan hukum Allah. 那么就是说呢，我们成为新造人，我们就喜欢神的话。 Maka dikatakan, jika kita manusia ciptaan baru, kita sangat menyukai firman Tuhan. 所有的弟兄姐妹们，我们有没有每天读圣经 Saya 啊？ bertanya, saudara-saudara terkasih, apakah kita ada tiap hari membaca firman, baca Alkitab? 若是你已经成为新造人，你就是喜欢神的话。 Jika engkau sudah manusia ciptaan baru, engkau sangat mencintai firman 因为 Tuhan. 神的话也是我们生命的粮食。 Karena firman Tuhan itu adalah santapan rohani kita. 我们客家人有一句话这么说： Orang K punya perkataan demikian. 一天不吃，那么就没关系； Kalau sehari tidak makan tidak apa-apa. 2天不吃就堵二子； 2 hari tidak makan maka akan lapar. 3天不吃就饿死。 3 hari tidak makan maka engkau akan mati. 那所以呢，我们看见我们属灵的生命也是如此。 Maka demikian juga tentang rohani kita pun demikian. 我们有神的话是我们生命的粮食， Firman Tuhan itu adalah santapan rohani kita. 我们要每天都要有我们生命每天都要有那个粮食， Tiap hari kita membutuhkan santapan rohani itu, 那就是神的话语。 yaitu firman Tuhan. 因此，每个基督徒都要每天读圣经。 Sehingga sebagai orang Kristen kita seharusnya 但 setiap 是 hari 读圣 membaca 经的时 firman. 候，不是走马看花的， Kita ketika membaca Alkitab bukan sekedarnya saja. 我们应该好好的读，好好的思想。 Kita harus betul-betul membacanya dan merenungkannya. 思想以后要把它实行出来， Setelah merenungkannya, kita harus 这样对你才 melakukannya. 有真正的意义。 Itu baru berarti punya makna sebenarnya. 然后呢，我们就看见我们要依靠圣灵。 Maka kita harus mengandalkan Roh Kudus. 那么呢，在以弗所书3章16节这么说：求你按照你丰富的荣耀，借着他的灵，叫你们里面的人刚强起来。 Lalu Efesus 3 ayat 16 berbunyi, Aku berdoa kiranya ia mengaruniakan kamu dikuatkan secara batinia oleh rohnya sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. 那么刚强的意思是什么呢？ Apa artinya dikuatkan? 那就是有坚固的信心来跟随耶稣基督。 Itu artinya punya hati yang teguh mengikuti Tuhan Yesus. 有信心才能够叫我们里面的生命刚强。 Memiliki iman agar kuat dalam batin kita. 那么 rohani 因着 kita. 神给我们的帮助，我们就成为一个新造的人。 Maka berdasarkan pertolongan dari Tuhan, kita menjadi manusia ciptaan baru. 然后我们可以看见的就是， Lalu kita akan melihat 里面的新人是一天新是一天的。 orang-orang di dalam diri mereka diperbarui hari demi hari. 然后4章16节这么说，所以我不上胆。外面的人虽然毁坏，里面人却是一天新是一天。 Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, 由此可见，我们知道我们在里面的那个人，就是我们信了耶稣基督的人。 sebab itu kita tidak tawar hati. Sebab walaupun manusia lahiriah kita semakin binasa, namun manusia batiniah kita dibarui dari hari ke hari. 那么呢，我们今天里面的人就是信了耶稣基督的那个人。 Bahwa orang manusia batiniah kita yaitu orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus. 但是外面的那个人呢，就是一个完全还没有认识耶稣基督的人。 Jika di luar itu adalah manusia yang tidak mengenal Yesus 所以今天 Kristus. 我们已经成为那里面的人， Maka kita sudah menjadi manusia dalam ciptaan. 我们要与神有相交， Kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. 通过我们读圣经、默想圣经和与他祷告， Melalui kita merenungkan firman Tuhan, juga berdoa kepada Tuhan. 这样我们才能够一直的增长。 Maka kita baru bisa bertumbuh terus. 亲爱的弟兄姐妹们， Dan terkasih dalam Tuhan. 当每个人接受耶稣基督的时候， Ketika setiap kita
menerima Tuhan Yesus Kristus, 真正悔改认罪的时候， jika benar-benar mengakui kesalahan dan dosa, 主的宝血就是洁净我们一切的罪。 darah Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa kita. 主的灵就在我们心里面来做洁净的工作。 Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. 那么今天我们若是如此做的话， Jika kita melakukan hal yang demikian, 我们就在基督里面成为新造的人， maka kita adalah ciptaan baru. 旧的事情都过去了。 Yang lalu sudah berlalu. 所以今天求主帮助我们， Biar Tuhan menolong kita 每 setiap 个 hari 基督 ini. 徒真能够把那个新人表现出来。 Setiap umat Tuhan boleh memancarkan Ni kehidupan suatu seperti hua. itu. Apa yang Anda katakan, 你做的事 apa yang Anda lakukan, 都是照着神的话来实行， semua itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. 那么你就荣耀神的名， Maka engkau memuliakan Tuhan. 你的灵性也一直能够增长， Maka rohanimu bisa terus bertumbuh 成为主的荣耀， menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 也通过我们生命能够把神的话表彰出来。 Juga melalui hidup kita, kita boleh memancarkan kebenaran firman. 那么呢，那就通过你的生活把福音传出去。 Maka melalui hidupmu, kita memancarkan, menyampaikan kebenaran Injil. 那么呢，使到有更多人跟你一起来相信耶稣基督。 Agar lebih banyak orang datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 门弟祷告， Mari kita berdoa. 父神愿意把前面的时间交托给你， Bapa yang di surga, kami serahkan waktu di depan kepadamu. 我们把我们今天要做的都能够在你面前蒙恩， Agar apa yang akan kami lakukan semuanya boleh berjalan baik. 使到今天我们听了你的话， Jika kita sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, 我们都要在你里面活着， kami akan hidup di dalam-Mu. 让我们的生活实在能够表彰你的荣美， Agar hidup kami boleh memancarkan keindahan Tuhan. 让我们的生活也能够吸引一些人来归向你。 Agar hidup kita boleh memanggil orang lain untuk datang kepada Tuhan. 感谢主听我们祷 Terima 告， kasih Tuhan mendengar seluruh doa kami. 再次把一些时间交托给你。 Sekali lagi waktu ke depan serahkan dalam tangan Tuhan. 我们有成人洗礼跟这个坚信礼， Kami akan mengadakan baptisan kudus juga CD. 求主你带领， Tuhan yang tolong. 奉耶稣的名求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 谢谢你。